Okey, jadi kita dah ambil beberapa tips dan tricks yang saya tunjukkan dalam siri video yang sebelum ni berkenaan dengan Facebook Ads. Lepas tu macam mana cara kita nak manage the ads dan juga untuk monitor ads. Jadi ini adalah rangkuman yang terakhir dalam modul siri Facebook Ads ni untuk tajuk bagaimana cara kalau kita nak baiki prestasi iklan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi tengok sampai habis, sudi follow dan turut berkongsi komen, review dan juga pendapat untuk bagaimana saya memperbaiki konten yang perlu saya tambahkan dan perlu perbaiki dalam siri-siri video Facebook Ads ni. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya teruskan dalam topik terakhir kita iaitu cara membaiki prestasi iklan ni. Okey. So, tuan-tuan dah tahu bagaimana cara untuk membaiki ataupun untuk monitor iklan. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu baca iklan, dah tahu macam mana nak monitor iklan. So, dah faham sedikit kalau macam mana kalau reach rendah dan sebagainya. Jadi ada few tips untuk kita baiki prestasi iklan ni. Bila kita buat iklan, apa dia punya challenge? Okay, so antara cabaran yang pertama, reach terlalu rendah. Dia biasa berlaku, kita boleh check lepas daripada 2 hingga ke 3 jam. Jadi bila iklan kita dah approve ni dalam masa 2 atau 3 jam, kita dah boleh check, boleh tengok kalau kita baru buat iklan, kita propose untuk buat iklan, biasanya Facebook dia akan review dulu. Bila dia dah approve, baru dia akan berjalan. Jadi biasanya dalam masa 2 ke 3 jam lah. Jadi bila iklan tu start berjalan, kita akan lihat bagaimana dengan reach tu, adakah dia start bergerak. Jadi jika terlalu rendah, yang pertama kita boleh baiki, langkah pertama tu kita upkan sedikit bajet. Maknanya kalau contoh bajet tuan-tuan dan perempuan mungkin RM5, cuba tuan-tuan naikkan kepada RM10. Okey. Jadi langkah yang kedua, bila reach terlalu rendah, tuan-tuan dan perempuan juga boleh upkan bid daripada beberapa sen. Let's say kalau reach tu masih lagi slow, tak jadi lagi, kita cuba tukar bidding tu kepada automatic, back to basic balik. Okay, let's say kalau bidding tu tak jalan, dah tukar daripada manual ke auto pun tak jalan, cuba tuan-tuan dan puan-puan gunakan butang boost post di page. Sebabnya bila kita buat boost post di page, mana kita kena post dulu kita punya content dan sebagainya. Jadi biasanya iklan ni lebih mudah, simplify. Jadi mungkin ada setting yang kena dengan Facebook. Okay, so jadi jika langkah yang pertama kita buat tadi adalah kita naikkan bajet, tak jalan, kita try play dengan dia punya bidding. Let's say bidding pun tak jalan, kita tukar daripada bidding manual tu kita pergi ke auto. Masih lagi tak jalan, kita dah try buat boost post. Dan jika boost post pun dah tak jalan, apa yang saya sarankan, pause campaign tuan-tuan dan perempuan dan terus buat satu iklan yang baru. Mana kita buat the whole set baru terus. Jadi mungkin kita pada pendapat atau pandangan, setengah campaign ni dia ada masalah dari segi mungkin teknikal ataupun sistem. Jadi untuk kita overcome selepas kita buat keempat langkah tadi, kita try buat satu iklan yang baru. Itu adalah challenge untuk reach yang terlalu rendah. Okay. Kata bab reach terlalu rendah ni, kita pergi kepada point yang kedua. Let's say kalau kita punya CTR, click through rate ni terlalu rendah. Macam mana nak tahu? Bila kita check
dekat monitor CTR kita tu, dia nampak kurang daripada 3%, dia akan efek pada kos kita, mana kos kita mungkin akan jadi mahal. Okey, jadi apa yang kita perlu ubah bila CTR ni terlalu rendah? Dia ada dua perkara yang kita perlu beri perhatian. Yang pertama dari segi gambar. Mungkin gambar itu tak menarik perhatian prospek kita, ataupun tak kena dan sebagainya. Mana kita kena cari satu gambar yang ada suasana, yang ada subjek dan ada titik persamaan untuk orang klik pada gambar tersebut. Mana dia menarik bila kita scroll newsfeed tu, dia menarik untuk orang stop dan klik pada gambar. Yang kedua, bila CTR terlalu rendah ni, kita cuba tukar headline. Maknanya kita nak orang baca dan klik pada kita punya iklan. Jadi kita try the whole thing. Bila CTR terlalu rendah ni, kita just tukar buat post yang baru, tukar gambar, tukar headline yang berbeza dan kita tengok balik respons macam mana. Okey, jadi kita pergi point pada ketiga pula. Apa akan terjadi kalau iklan tak approve? Mana iklan kita kena reject dengan Facebook. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena define, kena check apa reason yang diberikan oleh Facebook untuk reject kita punya iklan. Jadi kalau rasa reason tu macam mana kita rasa tak relevan, kita dah ikut based on policy, kita boleh buat rayuan. Jadi let's say iklan tu kita rasa macam memang patut kita lepas, tak sepatutnya kena reject, just appeal. Buat je rayuan kepada Facebook. Kita jelaskan kepada Facebook. Sebagai contoh, saya pun pernah beberapa kali kena reject. Jadi saya appeal dan saya maklumkan yang saya mengikut konten dan juga polisi Facebook. Jadi saya rasa saya tidak melakukan kesalahan tersebut dan saya minta Facebook untuk review balik iklan tersebut. Jadi biasanya dalam beberapa jam dia akan masuk kepada sistem manual. Mungkin personal daripada Facebook dia akan review dan dalam 2 ke 3 jam dia akan berjalan balik iklan tersebut. Jadi kat sini pengajaran yang paling penting, bila tuan-tuan dan puan-puan kena reject, iklan tu kena reject, kena pastikan kita jangan masuk dalam blacklist ni. Maksudnya bila iklan kena reject, kita tak ada rayuan, kita tak ada penjelasan, tak ada justification. Jadi Facebook dia dah start monitor kita dalam kategori blacklist ni. Jadi susah untuk kita buat iklan-iklan yang seterusnya. Ibaratnya let's say saya biarkan je iklan tu kena reject, Facebook dia dah start memahati, dia dah aware dengan kemampuan kita buat iklan dan dia dah start berhati-hati lah. Jadi banyak iklan-iklan yang kita try nak jalankan ni, dia dah start monitor. Jadi lebih baik kita appeal daripada awal. Okay. Yang point yang keempat, kita nak pergi kepada ramai yang klik iklan tapi leads tu sikit. Okay. Leads sikit ni maknanya kurang daripada 1%. Maknanya prospek ni yang kontak kita ni kurang daripada 1%. Maksud ramai yang klik iklan ni maknanya ramai orang yang engage dengan kita punya iklan, ada likes, ada komen dan sebagainya. Contoh, kalau iklan saya ni 100 orang klik iklan saya, tapi yang kontak saya let's say macam 1000 lah, 1000 senang sikit, 1000 orang yang klik saya punya iklan, jadi yang kontak saya tak sampai pun 10 orang. Jadi mana kurang daripada 1%. Jadi kita boleh nampak ada beberapa case study yang kita jalankan, kita boleh repair dan dari segi posting ni kita akan pastikan pada kita punya copywriting, sebab orang suka pada iklan kita, orang tertarik dengan iklan kita, orang tengok image dan sebagainya. Dia baca kita punya headline, baca kita punya storyline, baca sebagainya, tapi dia tak ada action. Maksudnya mana dah baca, dia enjoy,
dia ada komen, dia ada like, tapi tak ada ke arah untuk prospek ni contact dengan kita. So kat sini kita boleh andaikan bahawa kita punya call to action ni yang tak function lah. Maksudnya kita tak educate kita punya customer ataupun prospek ni untuk buat apa seterusnya. Sama ada okey dia dah baca, dia ada masalah yang ni dan dia berminat produk kita. Jadi call to action tu sama ada contact kita, klik link ni untuk WhatsApp, mana dia terus pergi, kita boleh terus WhatsApp dengan dia, atau klik link ni untuk buat pembelian. So bahagian call to action tu yang kita akan perhatikan. Yang kedua, kenapa ramai yang klik iklan tapi lead sikit ni, dia boleh jadi juga. Yang pertama tadi kita kata copywriting. Yang kedua, kita punya segmen pelanggan ni sendiri. Maknanya kita, produk kita ni, contoh produk premium tapi kita target kepada orang ataupun segmentasi pelanggan yang salah. Maknanya dia tak mampu nak beli produk tu tapi dia enjoy untuk baca. Jadi kat situ pun kita kena check balik lah sama ada yang pertama copywriting, yang kedua adalah segmen pelanggan. Okey. Yang kelima, ramai yang bertanya tapi sales kita ni sikit. Let's say sebagai contoh saya bagi dalam bentuk figure. Orang yang contact kita ni ramai tapi sales tak berlaku. Sales tu sikit. Contoh kita ada 10 orang WhatsApp kita tapi yang beli seorang je. Yang lain-lain ni just contact tapi senyap. Okay, so dekat sini kita punya fokus adalah untuk memperbaiki cara kita seal the deal. Cara kita close deal tu macam mana. Basically orang prospek ni dia dah berminat dengan apa offer kita, dia dah faham kita punya produk atau servis boleh menyelesaikan masalah dia. Cuma bila cara untuk kita seal the deal ni, tu yang salah. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh memperbaiki cara close sale, boleh improve on that part. Kalau kita tengok sekarang ni pun banyak digital marketer yang lain atau influencer yang lain, dia ada tips-tips untuk membantu tuan-tuan dan perempuan dalam bahagian untuk close sale. Okay, so ni ada 5 perkara yang tuan-tuan dan perempuan perlu berikan perhatian. Okey, jadi kalau let's say kalau tuan-tuan dan perempuan ada masalah yang lain selain daripada 5 perkara ni, tuan-tuan dan perempuan boleh sharekan dekat kami, dekat saya. Jadi kita pun boleh improve dan grow balik kita punya content. Setakat ni adalah 5 perkara yang biasanya berlaku bila kita jalankan iklan. Jadi kita akan bantu dan mungkin boleh tanya dalam kita punya support group, dalam grup WhatsApp ataupun boleh PM saya sendiri, dan ataupun boleh tinggalkan komen di bahagian ruangan komen di YouTube ni. Jangan lupa untuk tuan-tuan dan perempuan like, subscribe saya punya channel. Jadi insya-Allah kita akan perbaiki lagi mutu dan konten video. Buat masa ni, ini adalah video yang terakhir saya share bersama tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dari masa ke masa saya mungkin akan ada penambahan dan insya-Allah saya pun akan share juga jika ada penambahan dari segi konten yang berkualiti untuk kita kongsikan ilmu dan bersama-sama untuk grow dalam digital marketing ni. Jadi sampai sini saya ucapkan salam sayang, selamat berusaha, jangan give up, dan kita jumpa lagi di siri-siri video yang akan datang. Assalamualaikum.